Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Video kali ini kita akan membincangkan tutorial mengenai dalam topik parametric equation ya. So kita akan cuba membincangkan soalan-soalan yang melibatkan parametric equation dan juga kita akan melihat beberapa variasi lah bagaimana soalan di dalam topik ini boleh ditanya. Di antaranya lah ya. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1 ini. Cuba lihat soalan ini. Dia walaupun dia terbahagi kepada beberapa bahagian A, B, C, D, tetapi yang pentingnya adalah yang pertama sekali macam mana kita nak buat sketching. Ya, sebab last kali dia akan minta kita sketching. Baik. Kalau kita lihat bahagian A ini, ada satu keyword yang sangat penting, iaitu nampak tak ini? By eliminating the parameter. Ya, dia nak hapuskan parameter. So, sekarang ni kita kena tanya, parameter tu apa? Okey. So, parameter tu adalah nilai T ni. Nilai T ni, ini. T ni ya. So, dia nak hapuskan T ini. So, kita kekalkan X dan Y, tapi kita nak hapuskan T. Dalam soalan ini kita diberi X sama dengan cos pi T, Y sama dengan sin pi T. So jadi kita kena guna apa juga cara yang bersesuaian agar T ini kita boleh eliminate. Alright. So yang itu dulu. Dari sini barulah kita dapat idea macam mana kita nak sketch lakaran ini sebenarnya. Okey ya. So untuk soalan ini, oleh sebab dia melibatkan trigo, nampak tak? Dia ada cos dengan sin. So, jadi kita kena sesuaikan cara kita nak buat. So, even dalam soalan satu ni kan, walaupun ia melibatkan trigo yang macam ni kan, kita kena set in mind, kita perlu menggunakan formula trigo yang banyak-banyak tu. Cuma kena pilih yang mana satu yang bersesuaian. Lain fungsinya, macam ini dibagi cos pi T, ini sin pi T. So cara dia mungkin berbeza. Tetapi kalau saya ubah sikit aja, saya ubah contohnya X sama dengan cos 2 pi T. Contohnya macam tu. Ataupun X sama dengan cos 2T, Y sama dengan sin T. Even saya ubah sikit sahaja, requirement untuk pemilihan rumus trigo mungkin akan berbeza. Alright. Baik, kita belajar sikit-sikit. Kita lihat contoh ini dulu. Jadi contoh ini dia adalah standard cos dan juga sin. Dia cuma pi T, di sini pi T. Jadi cara dia adalah, cuba lihat ya. Yang ini ya. So kita ada X sama dengan cos pi T, equation 1, Y sama dengan sin pi T, equation 2. Jadi apa yang boleh saya buat adalah saya akan square rootkan persamaan 1 dan persamaan 2 ni. Kedua-dua belah ya. Ini X ini saya kuasa 2 kan. Yang belah kanan ni pun saya kuasa 2 kan. Sama juga dengan yang belah bawah ni. Y saya kuasa 2 kan. Sin pun saya kuasa 2 kan. Jadi semua faham kan kalau sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 sama dengan 1 kan. Jadi itu datangnya daripada formula trigo. Jadi atas dasar itu maka saya akan memperoleh persamaan yang warna color pink ni. Yang ni ya. So jadi kalau kita lihat betul-betul ini adalah suatu bulatan. Maka lakaran kita pasti suatu bulatan. Semacam tu nah. Okey, ini kita dah dapat dah. Sebenarnya kita dah eliminate T kan. T dah tak ada kan. Bila T tak ada, dia tinggal X dengan Y sahaja. Ini cara dia. Yang kedua, bila kita nak sketching the graph, kita kena buat table lah. So kita buat table sebab T pun telah pun diberi kat sini kan. T pun dah pun diberi kat sini. T duduknya di antara 0 dengan 1. Termasuk 0 dan termasuk 1 lah ya. So jadi bukan, T sini telah pun diberi. Sorry. T pun telah diberi. Dia dah beri dah beberapa nilai. 0, 0.25, 0.5, 0.75 dan 1.
Kalau dia tidak diberi, jenuh kita nak pilih T ni kan banyak kan. Antara kosong dengan 1 pun ada banyak. Jadi soalan ini telah pun diberi nilai-nilai T yang boleh kita masukkan ke mana? Ke sini. Di sini masukkan nilai T tu. So maksudnya masukkan kosong ke dalam sini, masukkan kosong ke dalam sin, masukkan 0.25 ke dalam cos dan juga sin, dan begitulah seterusnya. Jadi untuk sebagai kesimpulan, table ini kita boleh jadikan sebagai rujukan. Nampak tak? T ni kan 0, 0.25, 0.5, 0.75 dan 1. Jadi kita kena cari nilai-nilai X yang sepadan. Sebab nilai T telah pun diberi. Jadi kita pun plotkan dia. Isikan table ni. Pelan-pelan kita isikan. Bila dah isi semua ni, baru kita boleh plotkan rajah tu. Jadi bila kita cuba plotkan, rupanya dia adalah semicircle. Nampak so maknanya T start dengan 0, T 0.25, T 0.5, 0.75, and it will end up dengan 1. Ini semua koordinat Ini yang titik ini 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ini adalah koordinat XY, 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 XY dan juga XY. Yang ini. Yang T ni dia parameter dia. Jadi dalam persamaan berparameter yang ni, bila kita nak lakukan rajah yang macam ni, dia ada arah nak panah. Jadi ini dia arah dia. Start daripada 0 sampailah T sama dengan 1. Jangan lupa arah nak panah tersebut. Boleh so ini hanya sketching saja. Ini adalah koordinat X dan Y berdasarkan table yang ini. Sketching sahaja. Dia bukannya kita nak buat guna kata graf pun, hanya sketching. Okey, ini adalah soalan nombor 1. Kita lihat pula soalan nombor 2. Kita masih lagi belajar macam mana untuk sketching. Tengok soalan ini. Soalan ini surah apa? Okey, kita terus tengoklah. Tengok soalan dulu. Dia kata sketch the curve by eliminating the parameter. Sekali lagi, kita kena hapuskan parameter. And indicate the direction of increasing T. Yang ni okey lah. So, jadi yang penting sekali adalah we are given X and Y. Macam ni X equal to 3T minus 4. And we are given Y equal to 6T plus 2. So, kita diberi dua persamaan, iaitu X dan juga Y. Dan soalan ini, requirement dia adalah kena eliminate the parameter. Means that we need to eliminate the T. Hapuskan T. Jadi dalam contoh ini, kena sesuaikanlah. Dia tak macam trigo tadi. Macam trigo tadi, kita kena square rootkan dia kan. Kena squarekan dia. Ini tak perlulah. Kita hanya kita perlu hapuskan ni je. Perlu hapuskan T je. Guna saja apa benda yang kita rasa boleh kita buat. Jadi dalam contoh ini saya buat apa? Saya buat macam mana? Saya buat from equation 1 ni saya darabkan 2 dulu. Ya, lepas tu saya tolak. Nampak tak? Ya, equation 1 saya darab 2 dulu, saya dapatlah 2x sama dengan 6t tolak 8. Lepas tu ini adalah equation number 3. Okay, so lepas tu saya tolakkan. Saya tolakkan equation number 3 tu, saya tolakkan dengan equation number 2. So equation 3 minus equation 2, saya akan dapat yang warna pink ni. Finally, saya akan dapat y sama dengan 2x tambah 10. Dekat sini pun kita dah boleh pantau dah, ia adalah suatu garis lurus. Ya, suatu garis lurus. Jadi adakah dia memberikan kita nilai T kat situ? Tidak ada kan. Jadi bila tidak ada, kita hanya buat je lah. Buat macam biasa saja. So ini kena sketching lah. So ini kena pastikan lah ya, dia pintas pada paksi X ni berapa nilai dia. So what is the value here? Lepas tu what is the value here as well. Lepas tu kita buat garis lurus. Okay ya. So yang penting tu cara ni, cara kita macam mana nak hapuskan T tu. So dalam contoh ini saya akan terangkan pelbagai contoh yang membolehkan kita hapuskan T ni. Ini dah
Kita dah jumpa 2-3 contoh kan. So kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, yang ini pula. Sekali lagi arahan dia sama je, iaitu sketch the curve by eliminating the parameter. Nak hapuskan parameter tu. So maksud dia kita nak hapuskan t. Tapi soalan dia nampak ni. Soalan dia macam mana? X sama dengan 2 cos t, itu for x. Y sama dengan 5 sin t. Jadi macam mana kita nak hapuskan t tersebut? Jadi idea dia dalam contoh yang ini, kita boleh pakai contoh soalan nombor yang sebelum ni lah, di mana kita akan menggunakan identity. So boleh rujuk semula formula trigo. Cuma saya sesuaikan lah ya. Saya sesuaikan. Kalau lihat kat sini kan, kita ada from equation 1 ini. Ni saya salin semula ni. Yang warna putih ni saya salin semula. Lepas tu from equation 1 saya pindahkan siap-siap. Tak perlu pindah pun tak apa, ya. Tak perlu pindah pun tak apa. Kalau sebab the most important idea adalah saya nak square rootkan dia sebenarnya. Nak square rootkan supaya bila saya square root pula. Saya nak squarekan dia. Sebab bila saya squarekan dia, saya akan dapat ini cos squared kan, cos kuasa 2. Lepas tu ini dapat sin kuasa 2 kan. Jadi bila saya tahu yang sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 sama dengan 1. So that is yang penting tu. Jadi saya boleh buat pelbagai cara. Cuma dalam kes ini saya pindahkan dulu siap-siap. 2 ni saya pindahkan ke kiri dulu. 5 ni pun saya pindahkan ke bahagian Y ni. Saya dapatlah yang ni. Saya pindah dulu. Jadi bila dah pindah tu, baru saya kuasa 2 kan. Baru saya square kan. Jadi this part bila saya square kan dia akan jadi 1 kan. Sebab saya akan bahagian 3 ni akan saya tambahkan dengan bahagian 2 dengan syarat saya square kan dulu. Jadi kita dapat hasil yang berikut. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, ya, dia adalah merupakan suatu elips, ya. Ini adalah persamaan elips. This is ellipse equation. Elips ada 2 ya. So jangan lupa ya, ini adalah elips yang vertikal. Ya. Ada satu lagi elips yang horizontal, yang macam ni. So kena tengoklah yang tu. Itu dalam conic section ya. Ini adalah persamaan elips. Cuba tengok, dia berada pada pusat dia, center at 0, 0. Nampak tak? Yang x squared, y squared kan, dia tak ada nilai kat situ kan. So maksud dia center dia adalah at 0, 0 dekat sini. Yang itu. Okay, ini adalah how to sketch. So seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Nombor 4. Sekali lagi kita ada soalan yang sama dan dia juga mempunyai trigo kat situ. So we have cos t kat sini, kita ada sin t kat sini. So saya buat statement ringkas saja. Saya kata similar to number 3. Cara dia sama dengan soalan nombor 3 tu, di mana kita perlu dia melibatkan identity trigo. So somehow kita kena square kan dia lah. Kena kuasa 2 kan dia kedua-dua belah. Lepas tu kita susun semula elok-elok dan saya beri jawapan. Jawapannya adalah persamaan bagi elips juga. Cuma bezanya sekarang ni, persamaan elips ini dia masih lagi dalam kedudukan vertikal macam ni. Tetapi dia punya center dia is not at 0, 0. Now the center has moved. Dia ada translation kat situ. So dia bergerak ke mana? Dia bergerak ke sini. Nampak ya? Dia punya center dah jadi 3, 2. So somewhere dekat sini lah. Sini ya. Dia punya pusat dia, center dia dah jadi ke kedudukan yang baru, iaitu 3, 2. Lepas tu kita boleh sketch. Ya, kita boleh sketch. Semua ni adalah eliminating the parameter. So maksud dia kena hapuskan t. Di mana akhirnya bila kita katakan menghapuskan t, it will end up dengan x dengan y sahaja. Itu penting ya.
Itu penting. Okey, ini soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Sekali lagi, eliminating the parameter juga. Ini eliminating the parameter, tetapi even kita ada trigo kat sini, cos dengan sin, tetapi ini yang saya masukkan tadi tu. Kita ada pelbagai cara. Even dalam trigo sekalipun. Contoh dalam ini kan, kita ada X sama dengan cos 2t. Lepas tu kita ada Y sama dengan sin t. So kita tak boleh just simply nak squarekan kedua-dua ni. Tak boleh, dia tak jadi. Sebab yang pertama sekali dia tak sama. Cos 2t, ini sin t. So jadi somehow kita kena work out lebih kat sini. So now kita belajar something new. Alright, something new. Okay, apa yang boleh kita buat adalah, yang pertama sekali, daripada persamaan 1 ni saya akan pecahkan, bukan pecahkan, saya akan gantikan cos 2t ni. Saya akan gantikan cos 2t ni. So boleh lihat the trigo formula yang banyak-banyak tu. Cuba lihat kembangan bagi cos 2t tu. Kalau tak silap saya, kembangan bagi cos 2t tu dia ada beberapa, mungkin ada 3-4 macam tu tau. Kembangan dia maksud dia cos 2t ni boleh ditulis ataupun boleh diungkap sebagai apa? Jadi salah satunya adalah 1 tolak 2 sin kuasa 2t. One of the expansion untuk cos 2t adalah 1 minus 2 sin squared t. Jadi saya nak gunakan yang itu. So apabila saya dapat 3 ni, yang ni, okey. So ini adalah dari persamaan 1, saya dapat persamaan 3. So jadi daripada persamaan 2 ni pula, ini pada y sama dengan sin t ni, saya squarekan dia dulu. Bila saya squarekan dia, saya dapat persamaan 4 ni. Persamaan 4 ini. Okey. Jadi apabila saya dapat persamaan 4 ini, nampak tak? So sekarang ini dah ada sin kuasa 2t kan? So now saya akan replacekan yang sin kuasa 2 ni sebagai y kuasa 2 di dalam persamaan 3. So kalau kamu perhatikan, saya akan dapat persamaan 3 ni sebagai apa? Sebagai x sama dengan 1 tolak 2 y kuasa 2. Okey, nampak tak cara kita nak hapuskan t tu? Ini cara yang agak lain lah kan. Jadi inilah yang saya maksudkan dengan kita kena sesuaikan cara penyelesaian macam mana kita nak hapuskan t tersebut. Okey, ini so trigo kita dah jumpa beberapa bentuk, dan bentuk sebelum ini kita hanya menggunakan identity trigo kan. Tetapi contoh ini agak berbeza. Okey, so jadi apabila saya selesaikan bahagian atas ini, saya akan dapat satu persamaan parabola seperti berikut. So parabola pun kena tengok-tengok juga. Parabola ni ada yang hala sebelah sini, this side. Ada yang hala sebelah sini. So yang itu kamu kena explore, kena explore bentuk yang macam mana parabola ni yang dia bentuk yang macam ni, bentuk yang macam mana persamaan parabola ni yang berbentuk sebaliknya. Kalau tak, kita terbalik nanti. So ini kena belajar dalam, cuba analyskan perkara ini dalam connect section. Okey. Tapi yang penting sekali adalah kita dapat persamaan ni lah. Maksud dia without the parameter. Itu paling penting sekali. Okey. Okey guys, saya stop sampai sini dulu. Kita sambung pada video yang akan datang.